datang sihat, dapat mengaji. Dan ni bacaan yang pertama lah pada kitab yang kita cadangkan untuk buat. Pengalaman saya, cerita pengalaman lah ni. Selalunya kelas pertama paling ramai. Selalunya. Dan dia akan beransur turun. Sampai satu peringkat dia tak turun dah. Tengah selalu orang tak masuk. Tengah orang tak masuk. Kenapa? Orang kata, alah dan lepas dah tak belajar. Selalu orang ada apa perasaan begini pada belajar agama. Sebenarnya tak payah, tak apa. Masuk tengah tak apa. Jadi kalau ini kita kira 60 orang, inilah maksimum peserta yang selalunya. Yang pengalaman saya cakap lah. Pengalaman saya cakap. Jadi dia tak akan lebih pergi daripada hari pertama. Kalau lebih pun 2-3 orang je datang. Lepas tu try jangan skip. Kalau dia tak ada salah ulangan, jangan skip. Try minta dengan Allah attend every class. Minggu hari pun. Bukan hari. And try jangan lewat. 7:45, that means 7:45 sharp. Saya sampai tadi 7:25. Jelas mungkin masa dekat. Tapi saya rasa ada lagi orang dekat sini kan. Jangan lewat lah. Jangan biasakan permainan lewat ni dengan kita tau. Terutama benda-benda kebaikan. Nanti kita banyak benda terlepas. Okey. Kita ada kan? Dia kitab bodoh ni, dia belajar dari sini. Ini yang guru kata, kulit ke kulit. Tapi kulit ni selalu dia ada cetakan dekat sini. Ni nampak ni. Jadi kita baca ni, dia baca ni dulu. Dah baca ni, barulah kita masuk muka surat 4. Kenapa dia kata 4 ni? Kenapa? Peringkat 1 ni kenapa dia kata 4? Ni, 1, 2, 3, 4. Betul lah 4. Satu nak kena mengaji kulit ke kulit. Tu bahasa dia kulit ke kulit. Ni muka 1 ni. Cuma tak ada nombor lah. Ni muka 1. Ni muka 2 kosong. Muka 3. Ni muka 4. Jadi kita mula pada muka 3 lah. Sebab muka 3 ni dia sama dengan muka 1. Cuma tak ada frame ni. Ni frame ni. Kita macam ni lah sekarang. Boleh faham Jangan buka video. Saya kena nak tutup video. Ada orang buat video ni. Online pun ada lah. Untuk orang-orang jauh lah. Orang dekat datang. Kalau setakat ulangan ni boleh datang. Okey. Kita share file dulu. Minta Allah bagi kita istiqamah. Benda yang paling payah. Belajar ni paling payah ni istiqamah. Ada je hal nanti. Dia selalu hari pertama ni semangat. Hari kedua orang sangat dugaan Ustaz. Jam teruk Ustaz. On the way ke? Ya Ustaz. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Semua cakap Bismillahirrahmanirrahim. Moga apa yang kita buat ni Allah Ta'ala bantu dan beri keberkatan. Rasulullah kata perkara yang dimulai, yang baik, yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia terkudung. Terkudung ni terputus. Terputus ni apa? Terputuslah berkat dia. Terputuslah berkat. Berkat ni kebaikan. Jadi kalau kita tak mula dengan Bismillah, nanti ilmu dapat tapi tak berkat. Dia tak bawa kebaikan kepada kita. Kita dia bawa kita sombong. Ni yang paling bimbang yang itulah. Jadi mulalah datang belajar Bismillahirrahmanirrahim. Yang lupa perkataan ni. Apa nama kitab ni? Tuhan Muhtadi. Kami belajar dulu sini. Tuhan apa? Gitu. Belajar gitu. Tuhan apa? Suluh lah.
Suluh. Suluh ni apa? Suluh. Apa lagi kita lain nak cakap suluhan? Suluh. Cahayanya menerangi. Cahayanya menerangi. Mubtadi ni bagi orang-orang yang baru belajar. Yang baru belajar. Kalau dah lama belajar, tak payah pakai cakap ni. Ada kisah lagi besar, lagi tinggi. This is the most basic tauhid. Ada lagi banyak kitab lah basic. Tapi pakat-pakat dengan Cikgu Indun, pakat dengan Azhar pun kata nanti lepas dia pencet dia nak ikut. Dia pencet 31 Julai. VSS kata. Dah ambil VSS dah approve lah. Nanti 1 Ogos dia akan follow kelas ni pula. Bagi orang yang belajar, pada bicarakan rukun Islam. Tu. Tulis ni. Perbicaraan kitab. Kalau tak nampak cakap betul tak nampak ni. Ulu kepada pun tak nampak ni. Kalau slide tak ada, apa tak ada, gitu tak ada, beritahu. Jangan diorang diam. Perbicaraan kitab. Dia bicara pasal apa? Nanti akak tengok akak akan cakap dengan hati Ustaz, sejam macam tak ada rasa apa-apa. Betul? Nantilah. Lebih nanti tengok. Dah 2-3 minggu. Tengok. Takkan kita cakap lamanya sejam belajar tauhid. Tak ada. Membicarakan rukun Islam. Satu. Apa bicara dia? Rukun Islam. Membicara macam mana orang Sabah boleh muncul ni? Robin ni. Terbang berat gua apa ni? Robin dari sini ke? Sampai semalam Ustaz. Allah. Terbang daripada Sabah nak bagi tauhid. Kita kena malu lah. Rukun Islam. Rukun ni apa? Kalau dalam Islam, rukun ni dipanggil apa? Tengok Kalau iman, rukun dipanggil juzuk. Kalau Islam, rukun dipanggil perkara besar dalam agama. Kenapa dia panggil perkara besar agama? Sebab kalau tak buat, tak kafir. Orang tak semayang, tak kafir. Tapi berdosa besar. Orang tak puasa, tak kafir. Tapi berdosa besar. Lepas tu tak dipanggil rukun, tak dipanggil juzuk. Kalau rukun iman, lain. Rukun iman ni 6. Dipanggil juzuk. Kalau satu daripada benda ni tak ada, kafir. Lepas tu dia panggil juzuk. Faham? Tapi rukun Islam, rukun ni tak dipanggil juzuk. Dia panggil perkara besar dalam agama. Kenapa? Kalau tak semayang ke, tak lakat ke, tak haji ke, dia berdosa besar. Tapi tak jatuh kafir. Tapi kalau kata, mana wajib haji? Itu kafir. Mana wajib puasa Ramadan? Itu kafir. Mana wajib semayang? Itu kafir. Kenapa? Dia melibatkan keyakinan. Keyakinan ni maknanya dalam buku iman. Dia menafikan apa Nabi kata. Tak beriman dengan Rasul. Dia menafikan ayat Quran. Itu jadi kafir. Tapi kalau kenapa tak semayang? Malas. Itu tak kafir. Tapi berdosa besar lah. Tetap berdosa besar. Bukan tak berdosa. Itu makna rukun. Islam makna apa? Betul. Islam makna apa? Tunduk, patuh pada hukum zahir dan batin. Tunduk, patuh
Kalau akad tak boleh tauhid, orang tanya Islam apa? Aku tak jawab. Pasti je. Ini adalah definisi mudah. Definisi mudah. Itu nama dia rukun Islam. Maknanya rukun Islam ni apa? Kalau kita buat satu ayat, perkara besar dalam agama yang kita mesti tunduk, patuh dan ikut zahir dan batin. Kalau perkataan dia buat dalam bentuk perkataan ya. Jadi pembicaraan kitab ni apa? Rukun Islam. Nanti adalah cerita rukun Islam. Nombor dua, ini buat dot. Ni. Haji Nasir keluar rumah buat apa je ni? Lepas subuh lah. Lepas subuh jalan. Oh, sampai rumah. Kalau lambat, suruh main 6.30. Atau kalau main tengah jalan. Tengah jalan surau lah, jangan tengah jalan raya. Nak kena langgau. Tengah jalan. Dan iman. Ni lagi satu benda ni, dia nak bicara ni. Rukun iman. Tengok kat sini ada beza. Kat sini ada beza. Rukun iman. Rukun apa? Ni lain. Juzuk. Ni juzuk. Kenapa? Iman ni kalau satu dari rukun ni kita gagal untuk memahami, mengetahui, meyakini, kafir. Itu penting belajar tauhid. Dia kafir. Apa dia beriman dengan malaikat? Entahlah, entah kafir. Nak cakap itu je. Tak tahu, macam mana boleh tak tahu? Itu kena belajar tauhid. Mesti belajar tauhid. Mesti belajar tauhid. Mesti belajar tauhid. Jangan baca Quran macam karya, tauhid tak erti. Sia-sia. Baca Quran pandai. Tauhid mesti lagi pandai. Ni juzuk. Part of, sebahagian. Juzuk ni apa? Tunjang. Sebahagian. Tiang. Itu semua. Kalau tak ada ni, iman tak ada. Bila tak ada iman, tidak sah Islam. Kenapa? Tiada sah Islam tanpa iman. Tiada sah Islam tanpa iman. Kalau iman dia gagal, Islam dia tak guna. Mayang tak boleh pakai, puasa tak boleh pakai, belajar tak boleh pakai. Itu iman yang kena sah. Kena belajar. Tengok budak mana ni? Iman. Apa makna iman? Tasdiq qalbi. Kalau terjemahan dia terima yakin. Hati, qalbi ni hati. Maknanya menerima dan meyakini Allah Ta'ala, malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat, qadar. Hati tu terima, hati tak menolak. Itu nama dia tasdiq qalbi. Okay. So far okay. Am I going too fast ke? Okay tak? Okay Ustaz. So far so good. Yang baru-baru belajar dengan saya lah. Yang dah lama tu tak pandai. Pandai-pandai pun tanya tak jawab juga kadang. Yang baru belajar dengan saya, okey ke? Atau saya slow sangat? Kalau kan saya speed lagi.
Boleh? Yang baru belajar, okey. Yang lama saya tak kisah, diorang punya mata jawab. Okey Ustaz. Dan segala sifat yang bergantung dengan hak Allah Ta'ala. Jadi, kalau ada highlighter lagi bagus. Highlighter tu. Warnakan. Warnakan. Pembicaraan dia ni. Jadi yang dua ni adalah penerangan dia. Penerangan makna rukun, penerangan makna Islam. Penerangan makna rukun, penerangan makna iman. Jadi dia fokus tu perbicaraan dia ialah yang kuning-kuning ni lah. Dan segala sifat yang bergantung dengan hak Allah. Segala sifat yang bergantung dengan hak Allah. Ni. Nampak perkataan bergantung. Pada hak Allah. Dan Rasul. Tengok Padahal dulu tadika ada pencil color. Dah tua pakai. Apa sifat? Sesuatu yang berdiri pada zat. Yang baru belajar tauhid ambil perhatian. Benda ni payah. Lepas tu kau baru belajar jangan lembat-lembat. Jangan lambat-lambat. Jangan pakai lotion banyak kat rumah. Dia lembab. Dapat buku pun datang. Awak baru belajar. Yang dalam belajar tak apa. Itu pun tak dapat juga tanya. Ni. Ni zat. Ni diri. Bulat. Bulat tu sifat. Faham? Keras. Keras tu sifat. Zat di mana? Zat ni. Badan dia ni. Penutup. Ni panggil apa ni? Penutup gelas. Penutup gelas tu nama zat dia. Saya cerita kasar dulu. Atas tangan sifat dia. Jadi sifat ni apa? Sifat ni ciri-ciri yang menerangkan zat. Ciri, tu dia lah. Dan dia ada pada zat. Tulis lagi. Biar banyak makna tak apa. Apa sifat? Sifat perkataan lain apa? Ciri. Ciri. Another word is ciri. Apa ciri? Sesuatu yang menerangkan zat. Apa zat? Ni badan ni. Ni zat. Kalau saya buat gini, apa lagi nak terangkan dia? Bergerak-gerak. Diam. Atas tangan. Nampak? Dia menerangkan keadaan dia. Nak menerangkan keadaan dia. Bulat. Berpusing-pusing. Tengok. Saya pusing-pusing. Merah. Ini merah ke? Merah lah. Ada benda bertampal. Ini tampal tanda harga ni rasa ni. Tak kena buang. Ada jenama. Apa jenama ni? Cakap Cina pula. Nampak? Mana zat dia? Ni badan ni. Tutup, penutup gelas. Itu bukan zat. Itu apa? Nama zat. Nama zat. Nama zat. Apa lagi nak contoh? Ni. Apakah nama zat ni? Jam. Jam bukan zat. Jam nama zat. Zat di mana? Ni badan dia. Jadi ciri dia apa? Sifat dia apa? Sifat tu lah ciri. Sifat tu lah ciri.
Jadi nak terangkan ni apa? Panjang, bertali, coklat, hitam, keras. Tu keras. Dipegang atas tangan, batas meja, atas lantai. Itu nama dia ciri. Ciri itulah nama dia sifat. Faham tak? Kalau ciri merah, panjang, tajam, pedas. Kalau hijau, hijau. Atas pokok, bertangkai. Itu nama apa? Itu nama sifat. Jadi sekarang ni nak terang sifat Allah. Sifat yang hak Allah, yang mesti ada pada Allah. Itu nama dia sifat yang bergantung. Sekarang ni merah ni bergantung pada ni. Kalau tak ada ni, tak ada merah. Betul. Bulat bergantung pada ni. Tak ada benda ni, tak ada bulat. Atas tangan. Itu ciri dia, sifat dia. Bergantung pada ni. Tak ada ni, atas tangan tak ada, merah tak ada, bulat tak ada. Maksudnya kalau tak ada zat, tiadalah sifat. Tak ada zat, tak adalah sifat. Sebab tu sifat dia bergantung pada zat. Perlahan-lahan dengan pening dulu. Try to adapt, try to digest slowly, perlahan-lahan. Benda ni susah sikit. Tapi tak susah macam ni kita dimomok-momokkan. Tauhid susah tak. Allah jadikan akal manusia ni boleh mengambil ilmu dan mengenal dia. Ulama-ulama dah susun kaedah-kaedah. Kita duduk belajar je. Duduk belajar, datanglah cari istiqamah. Kalau kulit kering jangan pakai lotion, nanti lembab. Pada hak Allah dan Rasul. Maknanya ni apa ni? Kalau kita cakap dalam bahasa lain, kitab ni dia akan bercerita, akan membicarakan 20 sifat Allah dan ni kan 20 ni. Kalau ikut dia 41 lah. Kalau sifat Allah dan 9 sifat Rasul. 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus. 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus. Nanti belajar nanti lah kemudian. Kena sabar-sabar belajar ni. Sabar. Kalau seminggu sekali rasanya insyaAllah setahun lebih kot. Setahun lebih lah. Sejam cukup lah seminggu. InsyaAllah. Kalau sebulan sekali lambat. Takut tak sempat habis. Tak sempat kita yang habis dulu. Tak sempat, sifat 20. Sifat ke-8 meninggal. Sifat ke-4 masuk wad. Sifat ke-5 keluar. Sifat ke-6 sakit duduk rumah. Sifat ke-7 masuk wad balik. Sifat ke-8 datang balik. Sifat ke-9 meninggal. Umur dah banyak. Sebab dulu tak belajar awal-awal. Dengan aturan soal jawab. Itu bicara. Itu bicara di kitab. Sekarang ni apa? Aturan. Aturan apa? Kaedah penerangan. Ini aturan. Kaedah pembelajaran. Apakah kaedah pelajaran? Soal jawab. Bukan soal pelajar, dia soal diri dia. Apakah dia ilmu tauhid? Dia jawab. Apakah dia sifat Rasul? Dia jawab. Kita ambil soal, kita jawab. Jadi, bila kita soal diri kita,
kita boleh jawab pelan-pelan. Kaedah pelajaran, soal, jawab. Ini kaedah kita lama lah. Yang patut bagi mereka yang baru belajar. Yang patut untuk apa ni? Apa yang disoal, apa yang dijawab. Benda yang patut. Apa? Patut apa? Perkara yang patut bagi mereka-mereka yang baru belajar. Tadi. Atas perkara yang wajib diketahui oleh mereka yang baru belajar. Saya tak sangka lah butan ramai ni. Saya ingat lelaki 10, perempuan 15. Biasalah perempuan dia lebih sikit lah. Tapi tak apa. Baguslah. This total will be the maximum. Selalu pengalaman saya gitulah. Nanti ada orang kata tak faham Ustaz, tak datang. Nanti ada orang kata gini, lama dia akan kurang. Tak apa. Sampai satu masa dia tak gerak. Tak apa, saya tak kisahlah. Tapi usaha ni yang kita kena buat ni kita bagus. Semoga Allah tolong kita lah. Tolong kita dalam memahami karangan. Itu saya tulis lah. Haji Daud bin Haji. Boleh baca Jawi tak? Alif Yamin buaya kan? Bukan. Okey, bukan okey lah. Karangan Haji Daud bin Haji Ahmad. Bawah tu apa tu? Golden Sand, Pasir Mas, Al-Kelantani. Orang dulu dia cakap gitu. Tuan Guru Haji Daud Al-Kelantani. Dia reflect pada nama kampung ni lah. Syekh Daud Al-Watani. Kalau kat Sucirah Al-Keramati. Kat Suci dulu orang Keramat, sekolah Ampang sama kakak saya, adik dia sekolah dengan saya. Al-Keramati, Al-Kajangi. Kalau Bangi, Al-Bengongi. Kau ajar Ustaz, kau datang Bangi, aku belasah kau nanti. Al-Bangi, Al-Peraki, Al-Sarawaki, Al-Sabahi. Robin Al-Sabahi. Dia selalu orang dulu, dia nama hujung ni adalah nama Ibnu Athaillah Al apa? Samarkandi. Itu bukan, itu apa? Itu Abu Laid Samarkandi. Ibnu As-Sakandari. Sakandari ni apa? Iskandariah. Iskandariah kat mana? Lumut. Kat Lumut kau. Kat mana Iskandariah? Johor lagi. Iskandariah tu yang kita pergi tu. Tu nak pergi Batam tu. Dia dekat mana? Kelapis lah. Lapis Kelapis. Haji Nasir, Kelapis. Lapis Kelapis. Jadi habis. Ada lagi ya? Iskandariah. Nak buka mic kat luar? Magda. Tutup mic kat luar. Nanti kan orang dengar. Orang nak tidur, budak-budak mejenting. Buang Azhar pandai. Dia arahan Jaiz, ceramah tak boleh buka mic kat luar. Azhar ni boleh buka mic kat luar. Ini arahan Jaiz. Qamat pun tak boleh buka mic kat luar. Semayang boleh buka mic kat luar. Ceramah boleh buka mic kat luar. Kalau orang komplain nanti surau kena tanggungjawab. Itu pastikan tutup dengar. Sekarang ni dengar dalam kan. Kadang tak perasan. Dah tutup lah. Okey. Nanti orang komplain. Orang kat rumah nak ibadah apa kan.
Kan tak ibadah pun, tapi tak terganggu. Dia komplain. Fasl Mas Al-Kelantani. Bawah tu saya baca lah. Hak mengecap. Mengecap. Mencetak. Tertentu bagi Haji Daud bin Haji Abu Bakar Al-Ahmadi. Al-Ahmadi, Kota Baru, Kelantan. Tu tak ada tulis. Okey. Muka surah 4. Jadi kita ni, sebab tu, ini, benda ni yang saya tulis ni dipanggil mukadimah kitab. Mukadimah kitab ditulis oleh pengarang. Mukadimah ilmu, ni dekat ni. Pelajaran 1. Ini mukadimah ilmu. Jadi dalam satu ilmu, dia ada 2. Satu mukadimah kitab. Sebab tu kalau nak baca apa-apa buku, apa-apa kitab, baca prakata. Tahu prakata tak? Apa lagi dia panggil? Sinopsis. Apa lagi dia panggil? Prakata. Ada kadang-kadang buku sastra dia panggil sekapur sirih. Tahu sekapur sirih? Kalau Mabadi itu nama dia mukadimah ilmu. Mabadi, mim ba alif dalia. Kalau prakata itu mukadimah, sebab tu dia ada 2 lah. Dia 2. Nak tulis tak apa. Ini kitab. Al-Kitabun. Ini kitab. Dia ada mula-mula mesti baca mukadimah. Kenapa? Nak tahu kitab ni, ustaz ni tulis nak cerita pasal apa. Nampak tak slide? Mukadimah. Mukadimah ni apa? Bahasa Melayu apa? Apa? Pendahuluan, pembukaan, permulaan. Siapa bayar saya? Siapa umur 60 ke atas angkat tangan? Perempuan jangan angkat, perempuan dia malu. Haji Mohtar tak larang angkat dah 70 lebih. Moga Allah panjangkan umur Haji Mohtar. Saya selalu doa. Haji Mohtar lagi datang belajar. Dengan kawan semua, Allah panjangkan umur. Saya doa ni selalu. Siapa 60 ke atas, dulu kita kecil-kecil belajar apa yuk? Mukadam. Betul? Abu Tausi, betul? Tak pegang kau pakai mukadam? Jahama? Jahama tu apa? Mukadam lah. Kau panggil Jahama. Mana teman tahu, teman kau pegang. Jahama panggil? Ya ke? Juz Amma. Ringkasan dia Ja'ama. Kat Melaka pakai apa ni? Mukadam juga. Singapura? Mukadam je kan? Mukadam lah, mukadam. Mukadam ni perkataan mukadimah. Nak cakap tu. Perkataan mukadimah. Itu mukadam. Mukadimah sebelum membaca Quran. Faham? Itu nama dia mukadimah. Maka terbagilah mukadimah ni kepada 2 benda. Satu mukadimah kitab. Ni mukadimah kitab. Mukadimah kitab ni apa ni? Ditulis oleh pengarang. Tadilah dia kata kitab ni membicarakan ini supaya orang baru belajar boleh belajar. Tadi ni. Betul lagi satu. Mukadimah. Mukadimah ni dipanggil mukadimah ilmu.
Ini nama mukadimah ilmu. Ini mukadimah ilmu. Ini disediakan dan disepakati oleh penyusun ilmu. Kalau tauhid, ilmu tauhid. Siapa yang menyusun ilmu tauhid ni? Kalau fiqah, ilmu fiqah. Siapa menyusun ilmu fiqah ni? Dia lah, ulama-ulama ni lah. Yang ni, dia punya kena faham ni. Jadi kalau kita baca buku, mesti baca prakata. Mesti baca. Nak buat apa? Nak tahu penulis ni dia cerita pasal apa ni? Pasal apa dia cerita? Okey. Pelajaran pertama anak-anak murid sekalian. Ni kitab ni orang pakai surah rendah tau. Surah rendah. Tak apalah. Pelajaran satu. Soal. Ni dia kata kaedah soal jawab ni. Soal. Pula nanti ni. Pula ni. Apa dia soal? Apakah ilmu tauhid? Ni. Apakah ilmu tauhid? Nanti orang kata, kau tak datang lah. Ni surah buat ni, baru ni kelas tauhid. Baca apa? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni apa? Jawab. Ini jawapan dia. Ilmu tauhid lah. Apa dia? Aku nak cakap tak tahu kau datang lah. Mula-mula faham ilmu ni apa? Tak keluar. Mula faham ilmu ni apa? Tengok terjemahan dulu. Ni. Ilmu ni apa? Hakikat sesuatu perkara. Maksudnya kita tahu sebenarnya benda ni apa. Lagi satu, kejap saya nak tukar pada Arabic punya keyboard lah. Boleh terang. Mana Arabic keyboard ni? Ni nak mencari hurufnya mulabar ni. Ain, mana Ain ni? Ain, lam. Anak saya tu, kalau dia Yahudi tu tu dia buat. Dulu masa dia belajar dia pakai ni. Kita dulu tak pakai mim, mana mim? Okey. Nak tulis ni. Ain lam mim. Ilmu. Ain lam mim. Ilmu. Belajar kat surau pernah jumpa tak ni? Pernah jumpa tak definisi ilmu? Ada ustaz terangkan tak? Ilmu ni apa? Ada tak? Orang tak tanya. Ain. Dalam kitab Duratun Nasihin atau kitab Bujairimi Iqna' atau kitab Hidayatul Muta'alim wal Umdatul Mu'alim. Kita ada 3 kitab ni. Ilmu ni adalah illiyin. Ain lah, ain lam ya nun. Ain lam ya sabdu. Illiyin. Saya tak nak tulis Arab lagi dah. Ada Jurumi lah. Illiyin. Apakah illiyin? Tertinggi. Mulia. Itu illiyin. Lam. Lam pula. Lam apa? Lam apa? Latif. Latif ni apa? Lembut.
Makna dia apa? Orang yang berilmu, ia memiliki sifat lemah lembut. Orang kalau mengaji ni lembut je orang dia. Cakap pun lembut. Cakap lembut. Memang Allah jadikan gitulah. Orang kalau mengaji dia ada otak lemah lembut. Itu ulama menterjemahkan ilmu ni dengan petani. Mim. Mim apa? Makan. Malik. Janganlah ingat betul darah je. Malik. Mim Malik. Malik ni apa? Raja. Pada terjemah raja. Pada maksud dapat memerintah diri pada halal atau kezahat. Jangan cakap halal lah, suruhan. Dia boleh cakap diri dia, ni elok buat, ni tak boleh buat, ni kena buat, ni sunat buat, ni makruh buat. Kenapa dia boleh order, dia boleh arahkan diri dia? Sebab dia ada ilmu. Kenapa? Dia menjadi raja pada diri dia. Hati dia diisi ilmu, hati dia perintahkan badan dia, ni yang buat, ni boleh buat, tak boleh buat. Itu nama dia ilmu. Kalau tak belajar mampu tak tahu. Kan tahu. Allah muliakan orang-orang berilmu ni dalam Quran. Allah katakan adakah serupa orang-orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Tak serupa Allah kata. Allah sendiri cakap dah. Tak serupa. Orang yang menuntut ilmu ni dia lebih baik daripada abid ahli ibadah yang tak ada ilmu. Jauh lebih baik. Lepas tu lah saya kata belajar agama. Sekarang ni kita ni banyak perempuan dah pencin dah seluruh rumah kan. Macam ni seluruh rumah. Jika pencin nampak muka macam muda juga lagi. Ada yang 40-an ni. Ada ke 40-an? Nampak macam adalah seorang dua, yang lain ni macam kebaya aku je. Okey. Tauhid. Highlight perkataan tauhid. Lepas ni pergi kedai. Beli apa? Beli highlighter. Beli highlighter. Abang Lim tu, Abang Lim punya warna kuning tu. Angkat tangan Abang Lim, punya warna kuning. Oh, main-main. Main-main. Itu yang kedai, apa dia kedai buku tu? Kalau rakyat tanya, itu abang mana? Dia lama tak mari ya. Oh, dia punya highlighter belum habis. Apa ni? Tauhid ni apa dia? Perkataan dia, tauhid ni, perkataan dia yang lain daripada dia, nama dia Esa. Kalau mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Esa ni apa? Tunggal. Mengesakan Allah. Maknanya hanya Allah bagi rezeki, hanya Allah bagi mati, hanya Allah bagi hidup, hanya Allah bagi mudarat, hanya Allah bagi manfaat, hanya Allah bagi sedih, hanya Allah bagi gembira, hanya Allah bagi wujudkan kita, hanya Allah yang tak dapat tak wujudkan kita, hanya Allah yang menumbuhkan pokok, hanya Allah yang menghidupkan tanaman, hanya Allah yang berbuat sesuatu, hanya Allah yang memutuskan potongan, hanya Allah yang menurunkan hujan. Semua dia, hanya. Itulah nama dia Esa. Esa ni the only one. Orang lain siapa-siapa boleh buat. Dia je boleh buat. Hanya Allah yang mengenyangkan, hanya Allah yang menggemukkan, hanya Allah yang menguruskan, bukan makanan. Tahu tak, hanya. Hanya Allah yang mendatangkan kita kat sini. Hanya Allah yang menyebabkan kita masuk nama. Hanya Allah yang kita sihatkan kita, bagi kita umur kita datang sini. Hanya dia. Jadi tauhid ni nak akhir dia nak mengatakan hanya Allah. Tiada yang lain. Hanya Allah. Ya, hanya Allah.
Itu hasil dia. Dia Esa. Tak ada zat yang macam dia, serupa macam dia. Tak ada. Hanya dia yang macam dia. Macam mana? Tak tahu. Hanya dia yang wujud. Kenapa? Esa. Hanya dia yang kekal. Kenapa? Esa. Hanya dia. Hanya dia yang tak serupa makhluk. Hanya dia. Hanya dia yang qidam, sedia. Hanya dia. Faham? Hanya dia yang berkuasa. Hanya dia. Kita tak ada kuasa. Kita Allah bagi kita kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Hanya dia yang melihat. Hanya dia. Kita dia bagi lihat. Hanya dia yang mendengar. Dia bagi dengar. Faham tak ni? Hanya ni. Bila hanya itulah Esa. Okey. Buka mas. Kita dengar. Itu nanti kita belajar 3 lah. Esa pada zat, Esa bersifat, Esa perbuatan. Hanya dia yang berbuat. Kita tak berbuat. Kita ada kehendak nak ambil. Kita memilih untuk ambil. Dia yang gerakkan. Dia yang izin, dia yang gerakkan. Ambil dan angkat. Kalau dia tak izinkan, ada orang ada tak izinkan. Itu tangan dah lumpuh. Nak ambil tak boleh. Rasa hati nak ambil. Kehendak ada. Tapi dia tak izinkan, tak ambil lah. Jadi kita ada pilihan. Okey, dah ambil. Kita gerak. Kita gerak. Ada saraf kita, signal. Otak kita bagi tahu. Ambil. Ini Allah, hanya ini perbuatan Allah ni. Kita berbuat, Allah mengiringi perbuatan dia, menyebabkan terjadi. Bukan perbuatan kita. Kita hanya ada rasa nak buat, kita buat, terjadi. Tu nak kena faham pada sungguh-sungguh. Dulu zaman Rasulullah dulu, ada seorang lelaki bernama Tufail. Dia ni ahli sastrawan negara Arab. Tu sastrawan tahu. Dulu Isam Said tu. Isam Said, Shanun Ahmad. Tu sastrawan negara kan. Dia pandai bergurindam, bersajak. Dan dia dipanggil tiap tahun oleh pembesar Mekah. Pembesar Mekah ni dia ada yearly punya persidangan. Jadi antara hiburan diorang ialah dia panggil Tufail ni baca sajak memuji-muji pemimpin Mekah, memuji-muji kehebatan Mekah. Jadi sajak ni nanti ditampal di Kaabah. Dipuji lah. Oh, bibir Mekah dia handal, bangsa Quraisy ni baik, dipuji lah. Itu kerja dia tahun. Satu hari bila Rasulullah ni mengaku dia Nabi, dia Rasul, Tufail pun datang juga macam biasa. Lepas tu pembesar Mekah kata, Tufail, lepas ni kau balik. Jangan singgah mana-mana, kau balik. Lalu ni dia datang ni, bila orang datang kan, mesti singgah. Beli korma ke, orang Arab beli apa lah. Dia Arab beli jubah tu cucu. Contoh lah. Tapi dia kata kau balik. Kenapa kami bimbang nanti kau jumpa seorang lelaki. Nama dia Muhammad. Nanti dia sihir kau. Faham? Nanti kau ikut agama baru dia. Kau melepaskan agama nenek moyang kau. Kau meninggalkan Lata, kau meninggalkan Uzza, batu-batu bahala ni lah. Tapi Tufail ni, dia berfikir, siapa Muhammad ni? Sampai nama dia glamour, sampai ke Yaman nama dia orang cerita. Dia orang Yaman. Jadi dia pergilah jalan, nak balik, dia tanya orang ramai, siapa yang nama Muhammad tu? Waktu tu ditakdirkan Rasulullah tengah duduk depan Kaabah dan membaca ayat Quran. Dia baca ayat Quran. Ayat Quran kan dia macam sastra kan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Kan dia begitu kan, sama. Macam gurindam yang kita baca tu lah, pergi matam. Anak-anak hendaklah dilatih supaya besar, ibu bapa tak letih.
Ada dunia ujung-ujung sama. Jadi waktu tu Rasulullah tengah baca Al-Quran yang pendek-pendek. Maka tumpal ni dia lalu belakang Rasulullah, dia ambil tutup telinga, ditutup telinga dia. Kenapa? Dia percaya nanti kena sihir, dengar suara kena sihir. Tapi telinga dengar jugalah. Lalu belakang Nabi, lalu belakang Nabi, lalu belakang Nabi, dengar Nabi baca Al-Quran. Dia ni sastrawan dunia. Kalau dunia tau, bukan negara. Dia buka ni, dia dengar Nabi baca Quran, dia kata ini yang orang tulis ni yang Nabi baca ni bukan buatan manusia. Kata. Kau. Dia kata manusia tak boleh buat begini. Manusia tak boleh buat indah hanya macam ni. Ini adalah sesuatu daripada langit. Sastrawan yang mengenal sastra. Saya kat rumah, masa saya mengajar kalian bahasa tu, diorang bagi saya buku sastra ni satu beg. Satu beg. Salah satu buku ni Kemala. Tu Kemala. Kemala kenal tak? Kemala. Nama penuh dia apa? Syamsul Ahmad ke? Sastrawan kan? Namanya dia Kemala. Saya tengok satu buku, ditulis apa Som-som rembulan. Tajuk sajak dia. Som-som rembulan. Kalau orang bukan sastra, dia takkan cakap som-som rembulan. Dia akan cakap apa? Anak bulan nak puasa, anak bulan nak raya, bulan penuh, cantiknya bulan. Tapi orang sastrawan ni tulis som-som rembulan. Tu yang tak ada pada orang lain. Kalau orang sastra dia akan guna cakap tu. Som-som rembulan. Tajuk pun kita tengok orang biasa tak boleh buat tajuk ni. Cuba tak terfikir nak cakap som-som rembulan. Kita tengok tajuk tu, som-som rembulan. Kamu juga macam Tuhan ni, dia dengar, dia kata ini bukan orang buat. Tak mungkin orang boleh buat bahasa secantik ini. Maka dia pun kata, adakah engkau bernama Muhammad? Ya. Adakah engkau ni yang kau katakan kau Rasul? Ya. Adakah engkau ni dikatakan Nabi? Ya. Rasulullah ni tak takut. Dia orang bunuh tak apa. Dia mengaku. Ya. Kebenaran. Ya. Kenapa engkau diutuskan wahai Muhammad? Ini soalan ni. Apa Rasulullah jawab? Aku diutuskan untuk mentauhidkan Allah. Tauhid. Kita nak cerita tauhid ni. Matlamat Rasul ni diutuskan mentauhidkan Allah. Jadi kita belajar ilmu ni sampai habis, sampai faham, sampai kita kata ini semua adalah daripada Allah. Kalau kita rasa gitu. Apa jadi kat aku? Daripada Allah. Aku kenyang, Allah bagi kenyang. Aku makan, Allah bagi rezeki. Aku dapat anak, Allah yang hidupkan. Aku dapat anak, Allah yang kurniakan. Aku dapat menantu, inilah takdir menantu aku. Aku dapat cucu, Allah yang hidupkan. Kenapa? Tak ada siapa yang boleh hidupkan melainkan Allah. Kenapa? Dia aja hanya sifat menghidupkan. Allah matikan cucu aku, Allah yang matikan. Walaupun ada sebab yang terjadi lah. Tapi hakikatnya Allah yang matikan. Kenapa? Esa. Tak terima yang lain. Aku dapat ilmu. Illa ma'alam tanah innaka anta alimul hakim. Tak ada dapat ilmu aku ya Allah kecuali apa yang kau bagi. Kau faham tak ni isu ni? Faham tak tauhid ni? Tauhid ni dia kena belajar macam ni. Dia kena belajar apa dia ilmu tauhid. Kita dulu tak tahu aurat. Siapa yang gerakkan kita tahu aurat? Allah. Sebab dia tak kawan ajak, mak cakap ini itu sebab. Tapi hakikatnya tu. Kalau sebab orang cakap, orang boleh tutup aurat, tak ada orang tak tutup aurat. Betul tak? Orang dah sebar cerita. Dulu tahun 60-an yang tutup aurat ustazah saja. 60-an, 70-an, ustazah pun kan tak tutup aurat. Dan zaman dululah, tu zaman mamak kita dulu. Siapa yang gerakkan dia? Bila ada angin dakwah dulu, ada Arkam, ada Tabligh, ada ABIM, ada bawahan NGO ni. Mereka yang menggerakkan angin dakwah ni, masuk nak sekolah. Diorang ni dulu yang sepakat buat surat pada tahun berapa? Tahun 1977. 78. Mereka pakai buat surat, minta tolong kementerian, anak-anak ni biar pakai seluar panjang. Kau tak saya kongsi juga pendek tau.
Haji Latif, kongsi seluar pendek. Yang umur saya ni muka seluar pendek. Kaki dah bulu-bulu dah. Geli tengok. Seluar pendek tu lah. Kita keluar ke belakang seluar pendek lah. Allah. Haji Zul. Kongsi pakai bau. Dah banyak dah. Haji tu bawah saya sikit lah. Pakai seluar pendek tau. Masa tu budak Cina bongsi dah besar seluar pendek. Dulu-dulu lah. Masa kita seluar pendek, seluar putih tu. Allah yang gerakkan mereka selamatkan anak-anak. Bom 3 dah balik tau. Bom 3 dah balik tak? Kita tak salahkan apa? Tak salahkan bapak kita teruskan. Tak. Itulah takdirnya. Tapi rahmat Allah kita dapat faham. Dan kita tak buat lagi kesul pendek. Itu yang kita ambil tu. Siapa yang gerakkan? Allah. Siapa yang meluluskan? Allah. Tu rezeki pada anak-anak lah. Anak generasi lepas kita. Darjah 1 masa tu dah kena panjang dah. Dulu dari 1 dah pendek. Allah. Dulu polis boleh pakai tudung. Akhirnya 10 tahun, 12 tahun lalu dah boleh pakai tudung. Dulu polis keluar pejabat boleh pakai tudung. Keluar pejabat bukan tudung. Allah yang beri mereka kemudahan. Ramai orang menangis boleh pakai tudung. Tapi kerja macam terpaksa. Jadi lama hati dia lalai lah. Apa dia tauhid? Esa. Apa dia esa? Tunggal. Apa tunggal? The only one. Jadi perkataannya yang paling tepat ialah the only one. Itu yang nasyid tu. Raihan. Friend Allah. Sambung lah. Aku buat nasyidnya perlemah ni. Friend Allah is only one. He had no partner or son. Dia tak ada pasangan, dia tak ada anak. The only one. Dia je Tuhan. Only one tu nama apa? Nama Esa. Jadi kita belajar ilmu ni, tauhid ni ilmu sampai kita dapat mengesakan Allah, sampai kita rasa pandang, Allah yang bagi pandang. Orang meninggal, Allah yang matikan dia. Orang hidup berjalan kita ni, hidup bernafas, Allah yang bagi nyawa sekarang ni. Allah sedang memberi nyawa pada kita. Allah sedang memberi akal pada kita untuk kita faham. Allah sedang memberi mata kita untuk kita lihat. Allah yang buat ni semua ni. Orang lain tak boleh buat. Doktor pakar pun tak boleh buat. Kalau mata dah buta, mungkin doktor pakar boleh repair sekadar upaya ilmu yang ada pada dia. Kalau Allah tak izinkan, tak izinkan. Lepas tu kalau orang lahir buta, jarangnya dapat melihat. Sebab apa? Bukan doktor pakar yang dilihat. Doktor pakar mungkin boleh minimumkan lah dia punya kerabuan. Kerabuan pula. Apa? Kerabunan. Begitulah. Itu pun Allah izinkan. Jadi hingga sampai satu hari nanti kita belajar tauhid, kita kata Allah. Pergi kedai nak makan nasi lemak. Nasi lemak. Kakak tu tak berniaga. Dah mengidam 7 hari ni. Tak ada. Sebut dulu. Allah. Gitu. Allah apa? Allah tak dirikan, dia tak berniaga. Bukan Allah. Marah siapa tu? Nak berniaga, tak nak berniaga, tutup kedai. Macam bos makcik tu lah. Makcik ni kan tutup kedai kan. Seperti bapak dia tak nak berniaga. Tak boleh jadi tu. Allah takdirkan rezeki kita bukan nasi lemak dia. Allah takdirkan nasi lemak orang lain. Pergi sana pula tutup lagi. Allah takdirkan biskut Mary, cecah air kopi. Bukan biskut Mary. Dulu ada biskut yang besar-besar ni apa? Lutut. Lutut besar ni. Lutut nak makan ngeri ya lutut. Cecah kopi. Dulu kat rumah mak ada buat. Dulu kita kan kecil-kecil mana dia makan semak. Apa yang mak buat tu cekodok, lempeng. Besar juga kita ni. Besar daripada orang lain lagi. Petang-petang ni. Melapar je, mak buat air kopi. Kerak, biskut tu besar ni. Dalam tin. Hadap tin tu, buka cecah kopi. Besar je kita, pandai je kita. Tak ada nak makan apa? Waffle apa? Nyampai. Ustaz, air biskut ni tak boleh tak? Air waffle, at least waffle. Apa pun? Coco crunch. Muntah aku. Orang kampung makan apa kan?
Syukurlah Allah letakkan kita ni dalam keadaan yang nak beragama. Syukurlah. Ramai orang tak belajar, ramai orang tak tahu, ramai orang tak reti. Ramai orang ikut-ikut. Yang apa ni? Ilmu. Ini perlu jawab tau. Ini buat soal. Ini buat soal. Jawab. Jim tu jawab. Jim tu jawab. Kaedah belajar dalam suluhan mubtadi, soal jawab. Tu kejadian. Jawab. Jim jawab. Sin tu soal. Ialah ilmu yang dibicara pada. Itulah jawapan dia. Apa dia ilmu tauhid? Dekat atas nak faham soalan. Tauhid ni apa? Ilmu ni apa? Tulis. Ilmu yang dibicarakan. Dibicara pada menetapkan segala yang diiktikadkan pada ketuhanan. Satu. Yang diambil daripada dalil. Dalam bracket tan belajar baca jawi. Belajar, jangan tak buka kitab, tak boleh baca, tak apa, belajarlah perlahan-lahan. Ini nombor 68 baru belajar jawi. 72 nanti pandai baca jawi. 74 meninggal. Okey tu. Tanda yang yakin. Kalau main yakin lah. Inilah jawapan dia ilmu tauhid. Ni. Ilmu yang dibicara. Bicara apa? Yang dipercakapkan, yang diperbincangkan, yang diperbahaskan. Dibahaskan apa benda? Menetapkan segala iktikad. Iktikad ni apa? Keyakinan, kepercayaan. Tulislah, tak apalah. Tulis. Tulis. Keyakinan, kepercayaan pada ketuhanan. Pada ketuhanan ni apa? Sifat-sifat Tuhan. Bagi kita kenal ni, Allah ni dengan sifat dia. Sifat Tuhan atau kita panggil sifat kesempurnaan. Yang diambil daripada dalil yang yakin. Ni mana apa ni? Dengan dalil-dalil, maknanya apa dibelajar ni adalah mengenai ketuhanan dengan dalil-dalil. Dengan dalil. Apakah tujuan dalil? Bertujuan menetapkan keyakinan. Tak belajar macam ni kau berapa nak habis? 2 kali pencen habis lah. Jangan belajar macam ni, tak ada cara lain. Kau nak baca je macam budak yang 3 baca. Boleh lah habis lah cepat tapi tak faham. Ni. Ini i'tikad. Ada makna lain daripada i'tikad yang diceritakan dalam kitab-kitab lain. I'tikad ni makna dia adalah
pegangan dalam hati selepas faham. Tak faham bukan itikad. Dijawab, kita terangkan jawapan ni. Apakah dia dalil, tanda atau bukti? Kita ambil definisi dia, nanti lain kali kita pakai lagi. Sesuatu yang menunjukkan kebenaran sesuatu. Ilmu tadi dah cakap apa dia. Maknanya kesimpulan dia yang mudah. Apa tauhid ni? Tauhid ni dia membelajar ilmu-ilmu ketuhanan. Sifat-sifat Tuhan, kemudian Tuhan turunkan Rasul, belajar pula Rasul, Tuhan suruh beriman dengan apa? Belajar pula beriman dengan Allah, malaikat, kitab, qadar semua lah. Lepas tu ada dalil yang menyokong akan fakta-fakta yang kita belajar. Allah itu Esa. Contohlah. Dalil Qul huwallahu ahad. Kata kalau Allah itu Esa, itu dari Quran. Dalil akal, kalau ada dua Tuhan, binasalah alam ni. Tuhan nak buat hujan, Tuhan ni nak buat panas. Mana mungkin? Akal kita betul terima. Itu nama dalil akal. Nanti kita belajar satu-satu kemudian. Sekarang ni nak faham apa dia ilmu tauhid. Ilmu apa? Membicarakan, menetapkan itikad kepada ketuhanan dan dia mempunyai dalil. Yang membicarakan ketuhanan, tauhid membicarakan ketuhanan dan dia mempunyai dalil. Okey. Ilmu apa? Hakikat tu perkara. Tauhid apa? Esa. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Maknanya apa? Menunggalkan Allah. Maknanya apa? Merasai hanya Allah. Makan. Allah yang bagi aku rezeki. Pagi tadi saya makan dekat kedai Azura, nasi impit. Beras ni mana dapat? Tak tahu ya Allah. Aku tak tahu ya Allah. Engkau yang aturkan beras ni, masak nasi dan datang ke aku. Saya makan tadi sambal sardin. Ikan ni dapat mana ya Allah? Tanya diri, tak tahu, aku tak tahu ya Allah. Engkau yang tentukan ikan ni beranak dan jadi ikan, orang tangkap, orang beli, okey kedai dimasak. Ikan laut mana? Aku tak tahu ya Allah. Tapi engkau maha mengetahui. Tengok makan pun ingat Allah. Kenapa? Dalam hati dia, dalam otak dia tak lain. Apa dia? Allah, Allah, Allah. Nanti bila dalam kubur, Ustaz kata, ada orang yang sedar di mata, disebut Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Malaikat tak jadi tanya. Dah jawab dah. Kenapa? Hati dia ni tak lain apa pun Allah. Anak sakit, Allah yang bagi sakit. Ikhtiar sembuh. Tengok sembuh. Ya Allah, engkau yang bagi sembuh. Bukan Panadol. Panadol ni ikhtiar. Dia suruh kita berusaha. Engkau yang bagi sembuh. Luka kat tangan, elok-elok. Allah, engkau yang sembuhkan ya Allah. Kenapa? Tapi nak dapat rasa tu nak belajar tauhid. Nak belajar tauhid. Ketika dia tak rasa. Kita pusing kipas, ya Allah, engkau yang pusing kipas ni. Engkau yang datangkan angin. Engkau yang datangkan aku kat surau. Tak ada orang lain. Allah, terima kasih Tuhan. Kau kenalkan aku dengan ilmu tauhid. Maknanya kau nak kenalkan diri kau dengan aku agar aku bahagia dunia akhirat. Allah, terima kasih Tuhan. Dalam hati dia cakap begitu. Dalam hati dia cakap begitu. Kenapa? Dia telah mengesakan Allah dalam diri dia. Itu nama dia tauhid. Sampai peringkat tu. Dengar kawan meninggal. Saya ada kawan meninggal ni budak sekolah rendah.
Dia selalu WhatsApp saya, tanya soalan apa benda. Dia kalau tanya soalan, dia punya hujung perkataan apa? Hati-hati, jiwa selamat. Itu penutup dia. Semua soalan tanya saya, hati-hati, jiwa selamat. Hati-hati, jiwa selamat. Itu tagline dia. Dia baru meninggal 3 hari lepas. Tak tahu sakit apa ke tu. Dulu dia darjah 6 sekolah kelas saya. Darjah 6 dulu bapak dia meninggal. Bapak dia surveyor. Tu surveyor. Dia ruko. Bapak dia meninggal dekat sempadan. Bapak dia ketembak di kepala ke pinggang. Dia tengah buat ruko tembak komunis. Saya ingat lagi cerita tu. Masa tu saya darjah 6. Dulu dia bawa beg 4 segi. Terus ke sekolah beg segi belang-belang. Banyak kali dia tertukar beg dengan adik dia. Adik dia 2 orang bawa dia. Adik dia kembar. Kembar rasanya. Adik kembar. Dia darjah 6, adik dia 4 kembar. Selalu kadang pukul 9 adik dia datang tukar beg dengan dia. Dia kata tukar beg. Beg super. Dulu kan beg kotak tu orang bawa. Itu Jalil. Bila bapak dia meninggal, kami dulu darjah 6 kan. Kami bakal bawa bekal. Sekolah tu ada, belakang kelas tu ada tempat simen. Kami bawa dia nasi. Yang suka bawa nasi tu nama Zafrin lah budak. Kawan saya juga. Semua dah sakit dengan ni lah. Ni, bagi makan. Lama bagi dia makan nasi. Dia sebagai kesian kat dia. Dulu kalau bapak mati kan kesian, bapak mati anak yatim. Tu dulu kami dulu ada kisah yang sekarang lah. Kami masih berhubung. Okey. Saya nak berhenti sebab pukul 9 nanti nak mengaji kan? Okey, saya nak berhenti. Ustaz, Okey. ulang slide nombor 2 Ustaz. Okey, Slide so nombor far macam mana? So good? Or no good? Or I don't know good or not? So far macam mana? Alhamdulillah, okey Ustaz. Okay. Orang online dia okey lah dalam Okey, belajar. Ustaz. Dulu orang online dia pun kelabur WhatsApp juga aku tengok. Saya nak tahu akak-akaknya baru datang lah. Yang first time belajar tauhid. First time jumpa saya. Saya nak dapat feedback yang tu lah. Nanti berilah feedback ke Cik Wendon. Mungkin laju sangat, saya pelankan sikit. Pelan sangat, saya lajukan sikit. Yang penting kita faham. Akak tengok 1 jam suku hanya belajar online je. Memang tauhid begitulah. Nanti sambung apakah yang dibicarakan oleh ilmu tauhid. Ni. Soal, jawab. Belajar tauhid ni 2 jam is nothing. 2 jam tau, bukan jam suku. 2-3 jam tak ada apa. Tak rasa. Kalau kita tunggu perhatian lah. Kalau menguang 4 kali memang selama. InsyaAllah tak ada rasa apa. Dia sebab apa? Roh kita ni, nyawa kita ni, dulu zaman roh dia dah kenal Tuhan. Jadi masuk dunia ni dia lalai. Dia sibuk dengan hal, dia lupa Tuhan dia. Bila dia jumpa kenalkan, tu dia macam jumpa kawan lama tu. Tengok, tu. Itu bagi kita leka belajar ni. Bukan leka lalai, leka tu seronok. Waktu orang kalau belajar tauhid ni dia seronok gila. Roh tu yang seronok. Dia dah kenal Tuhan dulu. Okey, dah. Okey, soal? Nak tanya apa? Tak ada? Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Okey, Ustaz. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah. Alhamdulillah.